Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Astagfirullah. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itu sambungan daripada pengajian kita dalam tafsir Al-Quranul Karim dalam surah At-Tatfif ataupun surah Wailul lil Mutaffifin yang kita terkena tu. Kemudian ayat yang buat permulaan baca saning tu kita tunda sikit, kita hundur toilang sikit lek pada pengajian kita dulu. Yang kita sambungnya tepatnya yaitu tempat yang katanya yusqauna apa ni? Yaitu yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu mis zalika falyatanafasil mutanafisun hingga seterusnya tu. Tapi ayat tu berkaitan dengan Allah Taala menyatakan orang-orang yang beriman yang Allah Ta'ala sedia, yang Allah Ta'ala beri balasan di akhirat nanti. Saat itu beberapa perkara sebagai nikmat di dalam syurga. Adapun yang telah lalu mari sejak daripada awal Allah Ta'ala menyatakan iaitu sifat-sifat orang kufur, orang yang deraka, orang yang syirik dan maksiat dengan Allah Ta'ala. Saat itu Allah Ta'ala menyatakan mereka itu iaitu di tempatnya di dalam neraka. Maka pada hari ini kita akan sambung pula berkenaan dengan kenyataan yang Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya
Nah, bagi setiap amalan mereka yang beriman ada balasan tertentu. Sebaliknya bagi mereka yang deraka, yang kufur, yang engkar dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga menerangkan balasan yang begitu nyata, yaitu azab dengan neraka. Maka hari ini kita nak sambung pula yaitu pada katanya kita lalu sikit. Kita ambil di ayat innal abrara lafi na'im sebagai laluan kita. Kadang itu kita baca dah yang kita nak sambungnya wa mizajuhu min tasnim waktu tepat. Jadi bismillahirrahmanirrahim qala syekhul muallif rahimahullahu taala. Syekh kita akan menerangkan pula daripada Al-Quran ayat yang Allah Ta'ala berfirman innal abrara lafi na'im, bahawa segala orang yang baik-baik itu pada dalam nikmat syurga. Apabila sebut abrar, iaitu kena kepada orang beriman, yang amal soleh, yang taat kepada Allah Ta'ala, junjung suruhan dan ini tinggal daripada larangan. Alal araiki yanzurun. Maka nikmat yang Allah Ta'ala bagi sana itu dalam mahligai istana. Yang istana mahligai kita panggil bahasa saya panggil tamnak ataupun racawang kita sana itu. Sore-sore ahli syurga tu milik tamnak, milik racawang masing-masing. Ataupun satu lagi kelimah bahasa saya panggil guna karhat. Maka karhat sana itu ada kata dalam kelamian itu memandang mereka itu akan segala nikmat yang dikurnia padanya. Ayat ni dari hadis dia nyata kata apabila kita duduk dalam tamnak kita tu, tengok barang dalam tamnak kita pun apa habis dan boleh tengok barang yang di luar. Tu nak kiyah tak boleh lah tahta dunia ni. Hanya ahli-ahli dunia sana apabila baca nyata dengan ayat lagu ni, kadang-kadang dia membuat juga jenis rumah bina dengan dinding cuming, itu cuming tu. Duduk dalam tengok terus pergi habis sampai luar. Tapi dalam syurga esok yang sudah siap sedia dah. Bagaimana tu? Tapi Allah Ta'ala menyatakan boleh tengok, boleh memandang dengan kita duduk di tempat kita dalam syurga sana, duduk pula di atas katil, di atas di atas tiang, di atas fuk kita sana itu boleh tengok. Lepas tu pula sifat ahli syurga Allah Ta'ala nyata ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Lagu mana muka sinar tatang ahli syurga tu, engkau kenal pada muka mereka itu ahli syurga akan cahaya nikmat dan suka hati. Tak ada serabut dah. Kalau tak ada dunia ni ya serabut, duit banyak pun serabut, duit tak ada pun serabut, kening muka juga keruk semua. Tu makan kenyir pun serabut dah, perut lapar pun serabut, susah semua. Karena apa? Karena kejadian Allah Ta'ala jadi tah dunia ni bukan tempat seneng-seneng laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menjadikan manusia saat itu fi kabad, dalam kesusahan. Sampai nak cari dunia senang gak, tak ada lah hak sebenar tu. Padahal kata tak ada sebenar, tak ada langsung senengnya. Ada kesenengan, tapi kesenengan yang bercampur aduk, campur gaul pasung pun pe dengan kesusahan. Nak kena semata-mata senang tak ada. Tapi tu orang raja ya susah jaga raja. Serabut haraya apa pada hari duduk takhisi tinggi dah. Pakai pun tu cukup lengkap. Ada anak tangan, anak buah ikut nak suruh apa, tapi serabut tak habis-habis. Banding dengan kita orang ada pos sekarang, serabut juga dengan sebab tak ada aku. Tapi dalam syurga esok tak ada dah. Penyakit-penyakit hak pesen tu tak ada dah. Dah duduk sentiasa dalam kesenangan, dalam kesenangan. Hingga siapa? Senang saat itu cahaya senang tu baik mari muka. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Boleh tengok, boleh kenal muka-muka mereka itu ada segala cahaya nikmat dan suka hati. Hanya gapo-gapo ya tu baik situ. Kalau kita tengok dunia, kalau kita perhati
Tu kalau orang duduk dalam serabut, duduk dalam pusing, dia tu gari di muka. Tapi gitulah kadang-kadangnya orang hati teguh sana dia buat tak tahu gitu yalah. Begitu juga dalam kesenangan dapat nikmat gapo-gapo ya mari di muka. Begitu juga ahli syurga esok muka dia tu dah boh ke lagi Allah Taala jadi rupa jangok dah. Hodok kecil-kecil buru dok beritik kepek-kepek dok jadi bergendu tah dunia. Buat akhirat esok terik tang lako. Omong pula sebaya panggil samo tahu tiam lako. Kejadian. Kalau kita kecek istilah warga Allah Taala pomek habis dah memori. Hok tah dunia ni ada gapo-gapo tak ada. Naik hok comel lako apa tu? Comel lagi suka hati kok Allah tak ada hok gambar dah tu. Siapa dia tu? Innal abrar. Orang yang baik-baik, yakni orang yang beriman dan ada amal soleh. Sifat itu sudah raweh. Kita duk baca, kita duk dengar ayat, kita sifat itu dah bagaimanakah iman kita di hari ini. Kita sifat dah bagaimanakah amalan kita di hari ini. Tu. Tepuk-tepuk dada, tanya-tanya we acak sikit tu. Iman kita lah mana ni, keyakinan kita dengan Allah Taala, amalan kita hak Tuhan suruh ni lah mana we kita dengan Allah Taala. Boleh lagi buat, tak boleh buat we boleh buat dah pun kena jaga pula hati dalam tu pula. Membuat kerana gapo, buat kerana dia. Tu baru dibasakan kepada abrar. Lagi Allah Taala menyata lagi sifat yusqauna mir rahiqim makhtum. Diberi minum mereka itu daripada khamar syurga yang jernih. Jernih daripada minum ahli syurga yang boleh minum dalam tempat nu. Arak hak pasal khamar dengan mana arak syurga ni dia tak ada mudarat bahaya dah. Dan makan minum dengan segenap kesudahan dengan bau abu angin seperti kasturi peti air bau. Apa nak cari mana tak dunia? Tak dunia ni kau arak harga mahal tarana berbusuk jenis arak dia tu. Hanya hodok kata bau sedap tu jenis orang berakhir tu ya. Adapun hak syurga ni bahasa dia dah. Makhtum disil diteri. Tu makna sil yang berguna kelima antara bangsa sikit dah. Orang Inggeris dia pakai sil juga. Teri bahasa siapa panggil panek. Koci katuk bekas jana tu tak boleh dia terjamu. Malaikat kita tua ya, boleh minum tu bekas tu. Tu makna disil atas bejana tempat taruhnya. Hingga buka oleh orang yang abrar ketika minumnya. Boleh buka kah tu ya? Ampunya tua dia tu ya. Tak ada kata duduk selera ikut sedak. Khitamuhu misk. Kesudahan minumnya itu bau kasturi hani nyata. Allah Taala ayat kata jenis arak khamar akhirat khamar dalam syurga ni kesudahan minum saat ni bau kasturi bau air bau. Dibasakan kasturi jenis air bau yang wangi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang demikian itu nikmat syurga itu maka hendaklah gemar oleh segala orang yang gemar dengan bersegera kepada ibadat Allah. Tu tujuan situ itu. Duk menggemar gapo gemar ni, duk menggalak, duk cun-cuan, duk mengajak duk royak nikmat syurga lagu ni gia-gia ni pas duk apa lagi. Bersalin tu turut marilah. Tak gitu deh. YouTuber dia royak marilah. Ni pun sebab tu Allah Taala ada royak gia kata nikmat dah syurga lagu tu muka serenak duduk tempat sedap minum pula sedap apa gitu gini kak. Pas duk apa lagi? Mari ya. Tu makna kata maka hendaklah gemar oleh segala orang yang gemar dengan bersegera kepada ibadat. Tu tempatnya. Patai dah sikit dah dunia ni. Kita untuk ambil kesedapan di sana. Kenapa? Karena kita jangan tiru perangai-perangai orang kafir, orang mujrimun, orang kafirun. Karena mereka itu bersedak-sedak di dunia tapi tak ada dah kesedapan akhirat. Kalau kita tertipu dengan benda tu gak rugi kita. Itu maksudnya. Supaya dapat nikmat itu
Lagi. Oh, ahli syurga di siti istimewa Allah Taala cadai gapo lagi? Baru nak masuk sambung. Nah, ni hak sambung hak hari ni ni. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Oh, tu sakne jenis minume ya tepat nikmat dalam syurga ni kita kena gambar Karena gapo ayat-ayat ada sebut jenis minum-minume, jenis makan-makan buah kayu ke. No tak ada sebut jenis makan hak berat-berat hak kita duk berakhir atas dunia tak ada hak tu ulama tafsir kata jenis makan dan minum dalam syurga ni hanya semata-mata bermain-main dan seronok saja. จะดื่มจะกินเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุกรื่นเริงแต่ไม่ใช่ความหิวไม่ใช่กระหาย pengantar dunia tu sampai tu tak sebut jenis makan ni ada kedok tu yang tafsir ayat lain pula apa jenis barang yang terlintas di hati semua ada dalam syurga tapi tak ada sebut lah tak ada sebut mana kata tepat nikmat hati kita duk terlintas lagi ke benda lagu-lagu tu dak lah munasabah dengan hati kita pun comel kelakuan kita pun jangok pun kita gini terlintas benda dalam syurga terlintas benda-benda yang baik-baik molek-molek sajalah tapi hak yang sedia satunya minuman arak syurga yang jernih lagi minum mega apa dalam syurga wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun dan campurannya rahiq daripada minumnya tasnim minumnya tasnim yaitu mata air yang mengalir dari syurga tanam tilai rinai suan sawan tu makna tasnim ni banyak orang kita letak nama anak cucu tasnim ya molek satu segi nama suatu mata air duk mengalir dari syurga tasnim lepas tu air hak mengalir dalam syurga saat ni tu siapa dia boleh minum tu hak boleh minum langsung dengan tidak bercampurnya yang minum dengannya oleh segala orang yang muqarrabun. Siapa dia muqarrabun? Ya kelah orang beriman ni banyak radak pula. Banyak pengkat. Beriman juga tapi amal ibadat hati tak ada itu mana, tak ada rapat mana dengan Tuhan. Hak tu tak panggil muqarrabun. Adapun orang hak tah dunia ni beriman benar-benar dengan Allah, hati dia sentiasa bergantung sebut di lidah hati perlu ingat Tuhan semua. Maka ganjaran yang Allah Ta'ala pun top 10 Allah Ta'ala bagi dia saat itu kelebihannya ialah dapat minum air tasnim saat itu iaitunya Allah dengan yang hampir dengan Allah tiada lalai hati daripadanya tu orang boleh minum. Lepas tu syekh kita pun nak tafsir lah makna tasnim tu gapo? Yakni tasnim ini minuman segala orang yang muqarrabun. Kah capok ya. Air sungai, air mata tasnim ni boleh minum kah, boleh minum capok orang beriman yang muqarrabun. Pas orang lain juga masuk syurga, hak kelas rendah sikit, kelas bawah sikit, bukan muqarrabun, beriman juga, tapi boleh masuk syurga juga. Boleh minum, maka yang lain muqarrabun jadi campuran saja. Boleh minum juga tapi campur cair-cair lah. Kalau kita banding mudah-mudah ke orang hak minum air Zamzam hak tak ada campur je, orang hak makan Mekah ni lah. Orang hak rapat di Baitilah. Ada pun orang kelik mari Jawi kita, kelik mari darat kita ni hak campur dengan air prakpa rumah kita, air pelari rumah lah. Tu banding mudah-mudah tasnim tu. Maka begitu juga dalam syurga esok orang hak sentiasa beriman dengan Allah dan hati rapat dengan Tuhan. Keyakinan dengan Tuhan, pak tawakal dia, pak redha dia, serah dia, ikhlas dia betul-betul kerana Allah tak ada bercampur dengan dia boleh minum air sungai, air mata tasnim tak ada bercampur. Tu perkara mana hakikat dia tu wallah alam dia nun dah. Tapi bagi orang hak bukan muqarrabun, beriman juga tapi beriman lia-lia. Ya ada. Tu percaya dengan Allah Taala tapi ke hak wajib juga celuk hak sunat tak tepuk.
Tapi dengan rahmat Tuhan tu boleh masuk surga lah, kerana bina di atas iman saat ni tu. Boleh minum, tapi hal keadaan campuran saja. Itulah hal orang yang abrar. Tu keadaan orang baik. Nak royak kata air sungai tasnim, air mata tasnim ni boleh minum lah ke, tapi boleh minum tak sama rakความเข้มข้นdia tu. Radak hak rapat dengan Tuhan, hati tak dunia sani kau panggil muqarrabun, hati tak lalai dengan Tuhan. Walaupun duk lecuk kerja cuk sehat pun hati duk dengan Allah Taala semua. Ibadat walaupun ada senin, ada susah, ada sakit, ada apa-apa, Allah Taala tak cabut di hati dia saat itu. Orang itu boleh minum air sungai, air mata tasnim saat ini tidak bercampur. Yang lain tu bercampur lah. Boleh juga lah. Tak ada bosan lah tu. Tu seolah-olah gitu. Lalu itulah Syekh kita pun Allah Ta'ala pun nak menyatakan pula sebelah lagi. Sebelah lagi goyak orang beriman, goyak orang kufur neraka. Pula paling mai ni pula. Adapun hal fujar, yakni keadaan orang kafir pula. Fujar dengan makna kufur. Orang neraka. Fujar firman Allah Ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Allah Ta'ala pusing balik bagi bahawasanya segala mereka yang berdusta, yakni yang apa berdusta? Syirik. Tu dia panggil puak dusta, puak bohong, puak tu. Apa? Karena dia bangkit bohong dengan kenabian Rasulullah, dengan kerasulan yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syirik. Bersekutu Allah dengan yang lain. Mana tu dia percaya kata Allah Taala menjadikan langit bumi, tapi ketika semua sujud, ketika ibadat sembah kepada patung berhala. Dia kata itu seperti Abi Jahal. Tu digelar ya tu namanya sungguh Umar bin Hisham. Dan Al-Walid Ibnul Mughirah, ini orang terkaya dari Bana Mekah tu, sedekah besar ni. Dan As bin Wa'il, jalan belakang ni. Buat pakai sedekah. Tu sampai tu buat Mekah duk pakai ni munasabah kalau orang nak jadi nabi Muhammad ada gapo. Yatai lagi piatu harta apa tak ada hak munasabah jadi nabi walik ni munasabah kan ya ada belaka. Tu pakai. Duk pegang apa ni buat tokoh-tokoh bagi. Bandar Pumak Barami ni. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il dan segala kawan-kawan mereka itu, banyak lagi tak sebut nama tu. Daripada ahli Mekah itu seperti nak royak kata orang sifat pesen ni masuk neraka lah. Tapi sifat dia pesen ni Allah Ta'ala nyata lagi Al-Quran. Kufur dosa pula tu gapo hanya dia buat terhadap orang beriman. Kanu minal ladina amanu yadhakun. Wapanya ke azab teruk puak ni adalah mereka itu daripada segala orang mukmin itu tertawa sekalian. Duk suka-suka seno, duk nyanyi. Yadhakun dengan makna tertawa, dengan makna istihza, mengolok-olok, menseno-seno kita panggil yok-yey. Seperti gapo kata puak ni duk yok-yey duk nyanyi dia, seperti Ammar bin Yasid tu. Dan Bilal bin Rabah. Kerana puak lekeh-lekeh saja ni, puak susah-susah, puak do'eh. Apa boleh beriman dengan Nabi ke, kena sena-sena, kena menyanyi, bahkan bukan sekadar tu dak, kena menyakiti, buat hina, buat huduh pengantin puak Yahudi, puak Israel duk buat pada orang Palestin ni tu lah. Berasa nak buat, berasa nak bunuh, berasa nak kurung, berasa nak pohgok, nyebuh. Tu sifat dia saat itu. Dan seumpama keduanya, nak ayat kata Ammar ni hak buruk. Bilal pun tak mati, tapi dekat-dekat dah lah. Ambil batu tak dah ada. Ammar ni hingga sampai syahid.
Dan seumpamanya karena apa? Kerana mengolok-olok dengan mereka itu, mengolok yang kita panggil menganyi. Mensenda-senda, bermain-main kita panggil. Lepas tu lagu mana sifat ni? Sifat Abu Jahal, sifat Walid, sifat dan puak-puak ya ni terhadap orang beriman, Allah Taala dah nyata lagi. Wa iza marru bihim yataghamazun. Tengok buat dia. Dan apabila lalu mereka itu kafir Mekah. Ni sana puak hak ni itulah. Dengan mereka itu mukmin, yang lalu pun dapat orang mukmin ke? Yataghamazun, berkecip mata. Gapo kecip mata? Wak kuih-kuih kecang. Mereka itu buat apa gitu tu? Istihza. Gapo istihza? Bersenda-senda. Bermenganyi-menganyi kita panggil. Beryok-yam atau mana istihza dengan muslimin. Orang kata apabila lalu kenapa orang beriman kat sama puak dia tu buat kuih-kuih mata dah. Bukan kita lah perangai apa sih ada orang tak cok dengan kita kan, lalu sama puak kita sama set pula dengan kita tu kan. Buat kuih-kuih salah kita lah. Tu perangai kita ada kat sini. Ada temu sama kawan cuk dulu apa tu kau lalu pula kau jumpa sama kita 2-3 kelung kita ni ada orang yang tak cak kat kita duk bucu-bucu mana gak buat pik. Buat tungit-tungit kita ni. Tu kena tinggal we kalau ada lagi kak. Kerana perangai ni perangai orang kufur ni. Perangai yang orang kufur duk bermain-main dengan orang beriman masa Mekah dulu hari tu. Penyakit borang ni tak ada bawa apa ni. Tak salah. Apa saya pergi-pergi dah. Berkecip mata mereka itu istihza, yakni bersenda-senda dengan muslimin. Jangan. Allah. Tu dapat mata. Lepas tu buat paling belakang. Tengok. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila berpaling balik mereka itu kepada ahli mereka itu. Ya klik temu sama pok ya pergi pun ramailah. Nah, caya berpaling mereka itu dengan kesukaan sekalian. Klik pakak suka geger ramai. Hei, hari ni ku jumpa dengan tu puak tu. Puak bodoh duk ikut Muhammad tu. Lalu buat kenyik-kenyik dah. Wak kenyuk-kenyuk dah, wak perik-perik dah. Kelak kita cerita sama puak ya tu kadang kesukaan sekalian dengan mengolok-olok orang mukmin. Ni banyak juga ni kadang-kadang kita duk tiru-tiru perangai ni. Dan apa kawal kawal lemah gak weh dari segi kehidupan gak. Kelak wipung hak sama-sama kita orang segar, orang mewah ni gak macam-macam kata. Lagi. Allah set tu buat kawan ni jangan kita tak say lah. Lebih sama kita orang beriman ni. Yang lemah kita tolong dukung, tolong sokong. Kita tolong bantu. Tu kita jangan. Dan ni tabiat orang kufur ni yang Allah Taala dah menyata dalam Quran ni. Bab jumpa depan dengan orang beriman, buat puri-puri mata. Bawa kelik ketemu sama buat demo kat bakat suka geger kecek besar duk mengolok-olok duk cerita-cerita duk menganyi-nganyi tentang sifat orang beriman. Karena dia bahasakan karena pada masa Mekah ni kebanyakan orang beriman tu orang lemah. Orang tu orang tak ada pangkat kebesaran, orang tak ada kekayaan. Tu mari belakang-belakang dah sikit tu tahun yang ke-10 dah baru Sayyidina Umar tu sore tu masuk wimeh tu lain sikit baru masuk Umar tu. Hak lapis duk menganyi-menganyi senda-senda tu jadi menak lagi. Karena Umar ya tes sungguh. Kalau masa dia belum wimeh pun ya hebat dah. Ya tampak adik dia tu. Hingga sama sepem nyuku jugalah tapi yang paling Allah Taala beri hidayah yang wimeh. Puak kafir nu paling bingung dia. Tapi dalam hakikatnya jumlah orang beriman sikit lagi lemah lagi juga. Hari nak ayat kata ada kufur so tebal dengan kufur dia tu macam-macam jadi.
Ani pun kita mengaji pengajaran dalam keadaan ini Allah Taala dah menyata sifat orang kufur ni. Patu sifat orang kufur ni Allah Taala akan juga menyatakan azab di akhirat esok. Yang jadi pengajaran bagi kita orang yang beriman ni, yang takutnya. Takut beriman kita duduk dalam jahil dan dengan tebal jahil kita ni perkata perkecek lagu ni tubik gatik mulut pada kita nyanyi. Betul. Kita orang beriman tapi dengan kejahilan yang ada pada kita, jahil pula sana tebal selimut dengan jahil doa tu kadang-kadang tubik kat kataan ini. Katanya hidup bodoh, hidup sesak kan orang hidup beribadat dengan Allah Ta'ala. Rugi. Kau duk tunggu. Boleh gapo? Baikku ni sari-sari masuknya mana? Ya banyak-banyak kadang-kadang tu terjadi. Sedangkan sifat-sifat ni Allah Ta'ala dak nyata ni kita takut benar ni. Orang kafir mana sabar dengan dia. Tengok orang beriman, tengok orang buat amal ibadat, dia kata sesak tu buat bodoh yang berlaku tu. Benar sabar dengan dia kafir. Hak yang kita bimbang-bimbang pengajaran ayat mari lagu ni takut-takut dalam kalangan kita orang beriman yang mengaku kata beriman itulah kerana kita dah hukum zahir tak ada oleh hati demo. Tapi dia keluar tu perkataan yang melontar sesama orang beriman hendak beribadat. Sama orang beriman yang sentiasa patuh taat kepada Allah Taala, dia kata buat bodoh, buat rugi, buat apa tak Allah nyanyi benar. Pada hari ini ia akan timbul. Sampai tu di akhir zaman ni akan timbul istilah apa? Istilah Islam modern. Islam modern ni Islam maju, Islam modern boleh pergi belakang. Dia mau masuk sangkong mana kita kena kita masuk tu. Islam apa? Islam belum sekerak ulas sekerak. Islam kan apa? Nak boleh masuk sangkung. Masuk sangkung jahil siap sudah. Sampai tu di hari ini kita takut. Kita jagalah keteguhan iman kita kerana Allah Taala menyatakan sifat orang beriman nyata cacin. Sifat orang kafir nyata cacin juga cara kafir. Apabila bina dia tak kufur, dia tak terima, dia bagi bahau, dia paling bersenda-senda menyanyi dan kata pula pada orang beriman itu sesak tu waktu tu turut Muhammad tu. Turut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sesak tu. Allah ni takut-takut patut Allah Taala pun nyatalah. Firman-Nya Allah Taala nyata, "Wa ma ursilu alaihim hafizin." Patut kita orang beriman ni wasa tergeduh kena. Wasa siacai, wasa sekabuk kena orang kafir dak kata gitu tu. Gitu juga kita orang beriman hak duk ibadat dah ni. Wasa bosan kena mereka kata, kaca duk tunggu. Kaca duk ngaji cari po lagi kita buat amal ibadat dah misalnya. Rugi masa baik kerja baik cari makan. Masuk boleh dapat untung nampak kau kata lapar boleh segi-segi 100 200 ribu 2000 pun tunggu boleh apa adakah kita kena heran dengan kata lagu tu wa ma ursilu alaihim hafizin dan tiada suruh mereka itu kafir-kafir atas mereka itu segala orang mukmin itu memelihara mereka itu tak ada kena jaga atau amalan mereka itu hingga beri jadi muslihat yang mereka itu kata dolalah sesat itu kena gede heran kena jaga dengan yang kata sesat belanja kata soal gitu sesat ada kena mengena dengan yang kata hari hak sebenarnya sesat dia itulah yang kufurnya tu Allah lepas tu apabila Allah Ta'ala nyata situ gak فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ duk suka senang boleh lah atas dunia ni. Kecek ke mana buat ke mana apa kena lah atas dunia ni. Lebih bagi ketika ni masa Mekah je lah. Masa Mekah dalam keadaan orang Islam lemah masalah lah kadang nak bengah kepala tak boleh lagi. Kadang-kadangnya hantar demo teruk-teruk tu Nabi paling tengok kepada orang lemah sia belah gilah-gilah buat menghijrah pergi dulu. Nak hidup mana ya Rasulullah? Gilah pergi tempat negeri hak boleh jaga mana negeri Habasyah.
Dan dari orang kulit hitam tu. Tu giduk dia tu. Sekali mula-mulanya tipu, khabar dia lepas khabar pelesu dia orang Mekah tak apa, orang pergi mai senil lalu tak ada buat apa. Paling klik mari sampai Mekah, temu teruk pula dah. Ke siapa kali dua Nabi izin pergi semula pergi ke Habasyah pula. Pergi ke Habasyah mula tu pergi pula ramai-ramai. Ke siapa dalam keadaan tu sana itu berime pula Raja Habasyah. Bukan terima saja dak berime kata. Tu barulah jadi seni duduk orang berime di sana tu. Tu pada satu ketika. Lalu itulah nak wayak kata. Tapi ada orang kafir hodok meto-meto ni. Hodok menganyi-menganyi, hodok suka-suka mengejek-mengejek dengan orang Islam, dengan orang beriman ni. Apa yang balas dia? Kalau kita tengok dunia ni, tak ada nampak lah. No tu. Maka fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari kiamat ini segala orang yang mukmin tertawa mereka itu daripada segala kafir-kafir. Tuhan bagi sekali sore. Akhirat esok orang beriman hak duk dalam syurga sana itu boleh tengok orang kafir duk kena azab dalam neraka tu, pakak suka balas lah. Tengok Abu Jahal. Bolhak. Duk beradu duk tepi. Tu boleh suka dah daripada kehinaan dan azab. Boleh tengok. Kemudian daripada duk melia mana? Kemulia atas dunia gitulah, melia sombong kaya dengan nikmat dunia tu. Ni jadi belaka ni sifat ni. Sombong dengan sebab kaya, sombong dengan sebab melia atas dunia tu Allah. Tapi akhirat esok temulah orang beriman tu pula paling suka, paling ketawa tengok orang-orang azab, orang-orang kafir duduk dalam neraka sana itu nampak. Boleh tengok? Ya, boleh tengok. Mana ayat? Alal araiki yanzurun. Tu Allah Taala nyata sebut nyata tu. Atas segala katil dalam pelamian itu, orang beriman segala tu duduk tak katil tu. Duduk mereka itu memandang daripada tempat mereka itu kepada kafir dalam neraka. Boleh tengok. Terus nak bayar atau boleh tengok jauh. Pada kata nampak kata dunia ni kau boleh. Dah kita duduk rumah tengok berita duk berlaku duk bang duk pedih Palestin empat zaman no tempat kita. Duk nampak tengok bahkan berlaku secara langsung live stok selalu dah. Atau nak bayar takiyah dengan akhirat esok apa tu. Duk dah syurga. Nak tengok mana Abu Jahal Abu Lahab duk kena azab tengok duk nampak. Duk suka ke beradu duk riak duk tepi. Boleh tengok di akhirat esok. Alal araiki yanzurun. Duk pula duk tempat sedap. Pengaduk dak pecah monitor dah lah. Duk pula atas katil. Pelamian itu duduk mereka itu memandang pada tempat mereka itu kepada kafir-kafir dalam neraka. Tengok dah, maka tertawa mereka itu mukmin. Sekali sore lah. Ni bahasa Thai bagi apa ni? Huarok hilang dangkwa. Kau ada mau suka tah dunia ni belagi ada. Tak serem tekan lah. Hanya jaga sikit di antara kita yang beriman kena jaga dah. Nasihat lah jangan duk kecek lagu tu. Jangan duk kata gitu. Mu jangan buat ngaji main lah. Orang beriman ni mu orang beriman juga. Tapi kamu tak tahu ni gini, kuno wayak kamu tahu. Tu soal kita ni hak Allah Taala dak nyata sifat kafir. Wayak negara apa dengan kufur dia saat ni apabila Tuhan tak hidayah gak duk ngaji duk senang gitu. Di akhirat esok orang beriman tu pula suka balas ke atas dia tu. Tengok duk kena azab dah. Tak ada berasa sia belah dak weh, tak ada kata sia ka Abu Jahalnya nyo dia kena dak. Kalau kata juga atas jalan sunnah senang gitu juga. Tu katakan jalan senang-senang. Padang muka atas dunia itu duk mata. Ni sifat-sifat di akhirat esok Allah Taala nyata. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Adakah dibalas akan segala kafir-kafir itu barang yang ada mereka itu kerja mereka itu. Hal suwibal tu Allah kalau Tuhan tanya orang panggil istifham litakrid. Nak menetap. Mudah buat orang kafir mudah buat tak dunia itu tu.
kerja kufur deraka syirik dan duk senda-senda ngawe Islam tu. Hari ni bahkan dibalas barang yang mereka itu kerjanya. Hari ni temu. Hari tu kecek po kena lako lek mung tu. Mung kata bodoh boleh ke mesnya ada jawab po. Mung kata puak duk bime tu sakni tu puak sesak. Tak ada tekan po. Nak kata-kata gi cekak kak. Hari ni hak muda kata hari tu kena balas dak weh. Yakni bahkan dibalas. Tu Allah Taala nak nyata kata tak sah duk waweh lah. Tak sah duk songsai lah. Kena cerak. Balas tentu. Barang yang mereka itu kerjanya daripada dusta ini mendustakan Nabi, duk bagi bahawa Nabi itu dan Quran dan mendustakan Quran dan hari kiamat dan mendustakan hari kiamat. Atau kena tak kendela kalau kita ada. Yakni daripada mendustakan Nabi dan Quran, yakni dan mendustakan Quran dan mendustakan hari kiamat. Hari ini dibalah itu dengan neraka. Kelimah neraka di bahasa Sia kata apa? Naruk bukan narak. Tak ada kata neraka ni. Bahasa Thai kata apa? Naruk ไม่ใช่ narak. Ya kelimah nak memeh tu. Takut bila kafir duk neraka dengan Tuhan ni buat akhirat esok Allah Taala balas dengan narak. Ada baca narak, baca neraka. Pas neraka ke apa? Api yang sangat pedih, api yang sangat panas. Itu nyata. Habis. Kemudian kita akan masuk pula dalam surah Al-Insyiqaq. Itu pun duk menyatakan pula keadaan hari kiamat dan hari akhirat lagi tu. Nak waya kata dalam surah-surah Makkiyah ni banyak duk menyatakan tentang keimanan. Yang bersangkut pada iman dengan Allah, iman dengan Rasul, iman dengan hari kiamat dan hari bangkit itu banyak diulai alih itu sebutkan. Walau bagaimanapun pengajaran bagi kita bagaimana tak cemu, tak puas ke benda inilah yang boleh menetapkan hati kita. Duk wasa longga-longga, duk wasa lega-lega, duk wasa kata tak ketak, tak kemah tu kita kemahkanlah apabila dengan ayat-ayat tersebut. Hok kita dah baca sok mudah tak tahu dah. Gapo dok ya Allah Taala dak nyata dan hari ini kita mengaji dah kata berbaca gitu lintah dah kita ni tempat aku hadap nyata sifat-sifat orang kafir ni. Ni tu hadap nyata sifat-sifat orang beriman yang Allah Taala balas di akhirat esok ni. Boleh tahu sekurang-kurang. Kalau kita baca amal dengan baca gilah 1 huruf 10 ganjaran 10 bajikan. Tapi belajar katiklah nak baca tu pun. Baca dengan tak pernah tak tahu kata hukum gapo, baca tak tahu kata huruf baris gapo mukra'ah tu tak ada juga. Adapun di hari ini kita ambil kesempatan kita tahu tafsir-tafsir, pengertian dan makna-makna dia tu. Mudah-mudahan kita jeliga, kita sabseng kita semsap apa-apa yang Allah Taala dah menyata sana. Apatah lagi dah menyata tentang hari akhirat. Hari hok depan kita. Hak kita kena sapa di situ. Walaupun tah dunia ni kita dak tah dunia lagi, maka tah dunia ni lah tempat habuai kita okat, hak kita boleh sipai lagi. Kita boleh sipai, kita boleh buat persiapan, kita boleh tiam prom rapmu lagi setanakan hak depan kita. Hanya kita jagalah. Asal itu kesimpulan pada ayat sana itu apabila Allah Taala dak menyatakan nikmat-nikmat dalam syurga tu. Pada apa lagi weh? Marilah seolah gitulah menyeru mengajak kita supaya kita banyak beramal ibadah, banyak kita bekal-bekalkan dengan amal kebajikan untuk satu hari kita menghadapi dan kita akan menemu dengan balasan Allah Taala di akhirat nanti. Dan sampai-sampai itu juga Allah Taala menyatakan sifat-sifat orang kafir dengan kekufuran kafir sana. Banyaklah perkara-perkara yang menyalahi dengan hukum-hukum Allah Taala. Kita kena pakat ingat. Kena pakat jaga, jangan kita libat, jangan kita terkena. Jangan kita ambil sifat-sifat orang kafir itu pakat kita. Sampai tu kecek-kecek bakit bahau dengan benda sebenar. Perangai orang kafir juga. Mengolok-olok, mensenor-senor, menganying terhadap orang beriman. Itu juga perangai kafir.
Bahkan pada humi ayat lagi Allah Ta'ala nyata kata hijau buat pun duk sentiasa dalam tipu, dalam pakai kelang kecam atau kedum atau suka teh. Itu sifat KKP kok. Patulah jadi pengajar bagi kita beringat. Jago, sekiranya terlibat jatuh,เคย pelang makon. Kita istighfar, kita taubat kembali. Kelap นื้อ, kelap tua, kelapใจ. Tak sah kira kok jalan itu tu. Karena jalan itu tu hujung jatuh ialah azab dengan neraka. Iyazubillah min zalik. Inilah pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada surah At-Tatfif. Cukup patu kita akan sambung semula pula pada giliran lagi kata suratul al-insyiqaq makkiyah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah apabila kita sentiasa iman kita dididik, ditarbiyah, diobrom oleh pengajaran-pengajaran Al-Quran, mudah-mudahan turun ke hati kita jadi lembut. Apabila kita hati lembut, tubuh anggota tubuh badan kerja kita, niat hati kita pun tunduk patuh kepada Allah. Sampai tu je mari tu baik mulut alahana weh. Takut tak ada boh. Dengan semaya, takut tak ada boh dengan mai ibadat. Tu kena mari jaga semua. Nak kecek nak buat takut boh. Salah pengen hukum tu tu dah tanya boleh dak buat gitu, boleh ke dak nak buat gini. Hingga sampai kita ni ke ikhtiar usaha satu beringat dalam kita ke beriman, hingga sampai nak kerja pun tanya hari, tanya masa lagi. Tu nak beli tu nak buat ni lagu anda nak buat ni. Takut apa tu? Takut tak berkat, takut tak menambah kebaikan. Takut jadi benda tu jadi perkara yang merugi pada agama. Tu orang kita sifat-sifat orang beriman Jumatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari setiap segi, dari setiap amalan kita, dari setiap kangan, wicaci kita tu sentiasa jaga dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa tu? Mudah-mudahan dengan hati kita jaga tu lah masuk dalam gulungan orang muqarrabin. Orang hati dekat dengan Allah Ta'ala. Padahal ayat sana nyata dah. Nyata dah tempat duduk kayak kita tu. Apa pula dapat habu episode, boleh minum air tasnim dan sebagainya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sikit lagi masa belum sepenuh tu majlis ngaji kita hari ni belah leknung dia tak ada. Belah lek dak belah lek jalan 3 tu. Kerana tu email dia tu dia nak safi. Patut anak makmum pun pakai rakaat. Tapi ambo tak boleh galak juga. Awal jadual jadi luar dek nung tu jemput teh urusan kerja sebelah luar pun ya sama mari halu dah. Dan mau purut nanti juga. Purut nanti masa luar tu. Jadi cebolehnya kita ambo ni sebelum lepas jemaah ni kena sambung gi lalu dah. Kena naik pas jauh sikit. Hari ni kena naik pas tantu. Lepas jemaah sampai tu nak galak tak leh tu. Lepas ngajar ni boleh lah hak ni. Tapi nak bagi kata lepas hajat demo sini selesai tu, ambo kena segera klik turun lah. Kerana lepas jemaah tu ada urusan kerja hak lain juga. Tapi walaupun tak ada kalau hak ngajar aja ada 3 tu. Tapi masa belum jemaah ni boleh hui lagi lah sini ni. Tu seolah kata. Ya insya-Allah. Mari kita masuk dalam pengajian hadis kita hari ini. Giliran hadis Bulughul Maram, hadis fiqh. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis muka kita yang ke-10, hadis yang ke-5. An Asma' binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Seorang anak putri Abu Bakar yang bernama Asma' menyatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat ia ayat kata Nabi ada sabda, Nabi ada kata. Ada cara apa ni? Cara darahi. Apabila sebut darahi agak banyak hadis-hadis daripada sahabiah, daripada Siti Aisyah diri, daripada Ummu Salamah, daripada Hindun tu. Ada banyak nyata. Dan ni pula Abu Asma' binti Abu Bakar ni pun adalah sahabiah anak Abu Bakar.
Dah, maka dia dapat kata Nabi duk nyata hadarah ni apabila pergi kena kain tu lagu mana nak menyuci. Dan hukum pula sekira menyuci dah tak tubik. Duk lekat. Tu. Maka boleh kedak nak buat semaya. Duk nyata hingga sampai bawah tu. Tengok. Dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi damil haidi pada darah haid yusibu sauba tahuttuhu summa taqruduhu bil ma' summa tadhaduhu summa tandahuhu summa tusalli fihi. Artinya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari darah yang mengenai akan kain. Ya memang lah ya wasa dia dah tak ada beringat pun habis benda yang keluar pada badan ni ya payah. Lebih bagi kita orang jatuh tak tahu nak rasa. Tak tahu nak rasa kata lagu mana kah rawamit susah. Dari orang wanita saat ni menghadapi darah ini walaupun kita kata lah ni tu ada dah. Alat-alat yang kita kata lengkap lah kita kata untuk nak jaga daripada pelomo daripada apa tapi walau bagaimanapun itu dia tak sunyi dia panggil bahasa kita panggil tak lepas lik ni mai pun apabila darah hisan itu ya ada pergi bersabit pergi kena dengan pakaian kita kain kita tu hal ke mana nak kata tu maka berkaitan ini adalah lagi masa dulu masa Rasulullah masa sahabat ya tak ada alat seperti kita duk senang dah ni tu. Gapo kita panggil ni gapo lori drive kan tu budak dah. Gapo ni tak ada nak sebut sebut boleh itu Sophie ada tak? Sophie Lotto tu pak dapat pak tidur dah. Toto kotek tu bahasa apa bunyi orang dulu gitu. Tapi panggil tu tu jenis-jenis benda tu untuk apa tu? Alat-alat yang kemajuan untuk nak jaga daripada belum darah untuk tak sering kena pada pakaian dan pada tempat lain. Tapi sekiranya kena juga, ni hadis dok cara hadarah juga ulama fiqh mengumumkan sekalian darah. Dan darah hisogak darah lain pun samalah. Apabila darah lain kena kain, kena pakaian itu bagaimana peraturan menyuci maka menyata. Tapi walau bagaimanapun pada minggu yang telah lalu tu kibrah orang panggil kajian daripada orang-orang tua kita tu darah apabila kena kain tu jagalah kita sempat masa nak pergi basuh dengan selalu tu kadang-kadang tak ada duduk di tempat jauh yang kita nak guna maka orang-orang tua kita kata apabila kain kena darah segera ludah ariu dulu. Lepas tu kalau cuba tengok buat hamba pun duk kibrah duk kaji duk buat tu ya sengerti dapat manfaat kesel-kesel darah ia tak lekat masuk dalam daging kain. Kita basuh lambat sikit pun ia tak jadi lekat dalam itu dah. Tu ludah ariu dulu tu ariu kita sendiri tu ada tempat kain yang kita kena darah tu lepas tu kenyek sikit tinggal di situ tak apa lah. Nak basuh kari, nak basuh putih esok ke wilayah tak itu dah. Tapi kalau darah pak pergi kena, tak ada tek po adio po, dia sampai sehari 2 hari, gonyah tak nak tubik dah. Itu satu-satu pengajaran ilmu orang-orang tua kita duk petua lagi. Tu. Kemudian situ tu. Maka dah ada klik pada hadis kita, gapo yang kita nak buat tu. Maka Nabi pun katalah telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadarah yang mengenai akan kain. Ini itlaq semata-mata cok darah lepas tu pergi darah lain pun supalah. Dan kita panggil darah dalam tubuh kita tu darah bisu, darah luka, darah apa lagi weh kita dah jadi sangat ni. Darah pacak. Darah petik pacak. Tu darah pacak ada darah dia tu. Darah nyamuk kita bahasa gitu. Darah yang kena ketik nyamuk ni pecah juga kena kain kita. Gosok-gosokkan oleh engkau apabila kena tu Nabi suruh gonyoh-gonyoh. Dua gonyoh-gonyoh suruh kayi dulu akal dia. Kemudian engkau gosok-gosok pula dengan air. Tu peraturan basuh orang dulu. Dia tak ada berih pun sakpok pun apa kita lah ni dah sampai tu dari segi alat-alat dia guna apa yang ada maka cara yang diajar Nabi genyeh-genyeh dulu darah kain sekena darah sana itu lepas tu digonyah-gonyah gosok-gosok pula dengan air lepas tu cucu
Kemudian engkau basuh lagi dengan air. Bapak basuh itulah kita kena faham tu. Gapo basuh, gapo gosok dengan air. Tekoh gosok dengan air tu tak panggil basuh lagi. Pas gosok ni kita banyak cara. Kita celup dah itu tu. Dalam Islam tak kira basuh lagi tekoh tu. Sampai tu nak faham kata apabila kita ambil kain kita buhlah besain dah tu kan nara. Buhlah celup, buhlah tah. Maka kita buh sabun, kita duk konyoh, duk po, duk peruh tu. Dalam Islam tak panggil basuh lagi situ tu. Tak ada masuk lewat cikan lang nailakan lagi. Tak ada agama tak boleh basuh lagi. Hanya pun duk dalam bahagian menggosok-gosok untuk nak menangga. Ya pergi jadi basuh sungguh ke mana? Nak tanya. Orang jatuh orang tino bohong kita nak kata basuh-basuh tu. Nak bila basuh yang mengesahkan pada untuk nak guna pada siapa saja untuk ibadat. Kalau kain pun nak pakai semaya, kalau apa pun, ya bila sekarang nak basuh lah Islam ni. Ya bila kira sekarang ni. Ya sekarang kira sekarang sirai cucu. Bahasa Thai panggil apa tu? Rat. Ya kira sekarang ni baru panggil basuh. Maka apabila kita rat saat itu, air najis, yakni waktu najis, rih, warna itu rih rasa najis rucat dia laun warna dia tak ada barulah sah. Jadi bila sekat tu maka yang fardunya sekali. Lepas tu nak siapa sunat 2 kali hak tu suruh ikut demo lah. Nak bila sekali tu sekali pada basuh sekira terdapat duk nampak lagi kuning merah ataupun duk bahu muak-muak lagi maka duk dalam keadaan duk cucu tu tak boleh nak bila sekali lagi. Peraturan basuh yang mai sin tak sudah lagi. Bos sudah pak atau habis dah barulah boleh panggil basuh pada syarak yakni basuh yang wajib mengalirkan air sekali pada pertama tu fardu. Boleh ada tu rasa nak lagi tambah seru 2 3 tu hak sunat lah. Tu bila basuh situ hani pun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata apabila kena kain tu gonyoh kain saja dulu. Yang kedua pula pergi gonyoh dengan air pula. Nak banyak kali tu. Lepas tu baru yang ketiga tu baru panggil basuh selepas pada gonyoh baru sirai cucu basuh tak kata ratnam. Ratnam saat ni tu duk berhati tu. Berarti tengok ketika kita rat nam saat ni tu, maka hadis ni pun Nabi tu goyak. Nabi goyak tak kena. Apabila basuh saat ni tu dengan air, kemudian bolehlah engkau sembahyang padanya. Pada darah ni, hak darah, hak baru lekat, baru-baru tak apa. Cucu apa gitu gini gonyah, 2 kali gonyah, stres-stres sikit tak? Tu baiklah. Mari hadis yang kena sambung mari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mari siapa pula hadis ni nak sambung orang panggil nak term nak serm dengan ayat hadis atas tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah. Siapa dia Khawlah ni? Seorang khadamah juru khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hak khidmat orang panggil dalam rumah Siti Khadijah tu. Orang panggil koncai. Khadam juga khidmat hak rumah Nabi saat itu. Ya Rasulullah, dia tanya. Fa illam yazhibid damu. Gonyoh dah saja, gonyoh pula dengan air, cucu sirai camrak dah dengan air saat itu. Kaulah tanya kata, fa illam yazhabid damu. Maka tak pergi juga darah tu nak buat agama. Soalan kita. Ya Rasulullah, maka jika tidak pergi itu darah, bagaimana? Mana buat lagu mana? Kita panggil buat agama buat agama. Buat agama ni wanyah dah tak ubit. Cucu dah tak ubit. Orang bapu. Buat agama Lalu itulah Nabi pun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadai akan engkau air saja dan tidak mudarat engkau bekasnya. Gapo Nabi nyata gitu? Mari tengok huraian. Maksudnya kalau sekiranya darah itu tidak juga habis bekasnya sesudah dikerjakan sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pada hadis nombor 5, hadis dulu hadis asma tu hadis nombor 5, maka tidak perlu dibersihkan dengan yang lain lagi, hanya cukuplah sehingga air saja, biarlah bekasnya masih tinggal juga bolehlah. Tak nak kena gunting buih lah. Nak bayar kata boleh, tapi keseh lekat dalam sana itu tak dibilangkan najis, ataupun najis juga najis yang dimaaf dalam darah tu kan apa, kita gonyah dah, kita cucur dengan air tak tanggal juga apa tak lah ni, tak apa. Dan alat-alat canggih banyak lah ni, ada heater, ada alat nyuci tu, tak ada hok sia hok malay pula ada. Itu Thailand, itu Malaysia menangga. Tapi ada juga sekira lama keseh sampai hari-hari minggu-minggu, dia payah juga, tak lupa juga kalau tengah itu betul. Tapi itulah peraturan orang tua yang kata sekira kena kain itu segera cepat-cepat ludah-ludah dengan adiu dulu. Lepas tu ada zat gaposan gapo dalam adiu kita boleh menanggakan hal tu wallah bahagia kaji suku dah tu. Ya banyak ilmu-ilmu petua kita banyak masa budak-budak masa budak-budak kita ingat kalau kita duk pakai golok tege pakai apa dah. Lepas tu dalam golok tege apabila kita panggil kita punya lemuk menyuk ada di golok tege tu. Dia basuh dengan sabun tahu nak tak lupit. Dia jadi belum menyuk itu. Lepas tu petua apa kena? Besar kan? Dia kata mengisi itulah mamah punya ludah kita tangi tu. Supaya kat petua kita buat kebun raya ni. Orang kena luka duit raya lo supaya kesumit ke apa lama. Tidak isi tidak tak air ditakar tu dah. Jelah tu supaya tu lah. Apa ni kau supaya tu darah sana ya halah yang bagi dah tubuh itu tak dengan dia tu. Ya ada tempat agak bagi kuat buat dalam tubuh kita lah tak jadi siap dah. Itu perkara-perkara ilmu kemudian habis itu patut kita akan sama pula bahagian wudu. Mari nak ajar cara-cara ambil wudu di asmaya dah lah. Insya-Allah kita sambung mula wallahu a'lam bissawab. Patut tak ada apa lah insya-Allah. Tak ada uzur yang gapo kita jumpa temu minggu depan. Lepas tu boleh mondok kita ni pun dah tak berapa hari dah nak habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bi nuril faham وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.